Okey, topik yang terakhir adalah 15.7, pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okey, kamu boleh tengoklah maksud pertumbuhan di sini, proses kekal, tidak berbalik, melibatkan pertambahan bilangan sel. Saiz pun makin bertambah, isi padu dan jisim badan organisma juga bertambah. Selain daripada itu, pertumbuhan juga dia melibatkan pembezaan dan pengkhususan sel serta kerencaman bentuk dan juga fungsi sel. Okey. Jadi kalau manusia, kita akan tengok pertumbuhan manusia dengan haiwan. Okey. Kalau pertumbuhan parameter ni adalah benda yang kita nak ukur, alat yang untuk kita mengukur ketinggian pertumbuhan. Okey, yang pertama, pertumbuhan daripada segi pertambahan saiz ataupun isi padu, iaitu ketinggian. Okey, yang kedua adalah perubahan jisim segar ataupun jisim kering. Kalau jisim kering, kita kena buang air dalam badan dia ataupun kita keringkan organisme itu terlebih dahulu sebelum kita timbang. Tapi yang ini biasanya dia melibatkan organisme tu, dia perlu matilah sesuai untuk tumbuhan. Yang kedua adalah jisim segar, kita boleh timbang terus tanpa mengeluarkan air daripada badan. Cumanya dia kurang tepat sebab dia dipengaruhi oleh kandungan air. Okey, kalau pertumbuhan serangga, kita ada dua jenis, metamorfosis lengkap dengan metamorfosis tidak lengkap. Okey, dia ada bagi contoh dekat sini. Serangga seperti rama-rama adalah metamorfosis lengkap dan dia ada 4 peringkat pertumbuhan. Bermula dengan telur, kemudian membentuk belucas ataupun kita namakan sebagai larva, peringkat yang kedua. Belucas akan menetas daripada telur dan dimakan daun untuk membesar. Kemudian belucas mula bertukar menjadi peringkat yang ketiga iaitu pupa. Pupa ataupun kita panggil kepompong. Perkembangan pesat berlaku di peringkat ini. Rama-rama muncul daripada pupa dengan sayap masih lembut dan berlipat-lipat dan akhirnya dia menjadi rama-rama dewasa. Yang kedua pula adalah belalang, iaitu metamorfosis tak lengkap, yang mana serangga ataupun belalang ini dia akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum menjadi dewasa. Kalau kamu tengok telur, kemudian dia akan dipanggil limpa. Serangga yang masih kecil baru menetas daripada telur. Kemudian limfa dia akan menyalin rangka luar semasa ekdisis. Ekdisis berlaku beberapa kali sehingga menjadi dewasa. Kita akan tengok terus kepada graf ya. Kalau graf pertumbuhan yang normal, yang ini kita namakan sebagai graf sigmoid. Yang mana dia bermula dengan fasa permulaan. Kadar pertumbuhan adalah rendah sebab pembahagian sel dan juga pembahagian sel adalah sedikit baru bermula kan. Dan pada fasa ni juga organisma dia baru mula nak menyesuaikan dengan sumber baharu yang wujud di persekitaran. Dia baru nampak dunia lah. Kemudian fasa pertumbuhan pesat. Yang mana pembahagian sel dan pemanjangan sel berlaku dengan lebih aktif. Saiz organisma bertambah dengan cepat. Yang ketiga pula adalah fasa pertumbuhan perlahan. Yang mana pertumbuhan dia berlaku pada kadar yang tetap sebab sel sudah mencapai pada tahap yang maksimum. Dia dah tak boleh lagi besar dah. Pada peringkat ni, sel dia akan mengalami pembezaan berdasarkan mengikut kepada fungsi lah. Dan menghasilkan kerencaman sel-sel yang pelbagai jenis. Kemudian ada fasa matang. Yang mana kadar pertumbuhan adalah sifar. Kadar pembahagian sel sama dengan kadar kematian sel. Sebab tu dia adalah sifar. Jadi pembahagian sel tu hanyalah untuk menggantikan sel ataupun tisu yang rosak ataupun mati. Fasa penuaan. Tualah. Kadar pertumbuhan adalah negatif. Dan yang terakhir, fasa kematian, penuaan, penyakit, kurang sumber makanan, akhirnya organisme tersebut akan mati.
Kemudian kita tengok lengkung pertumbuhan berbentuk tangga untuk haiwan berangka luar. Contoh dia seperti belalang. Apa lagi? Yang keras, kulit keras di luar tu. Okey. Belalang, dia ada rangka luar yang dibina daripada kaitin. Okey, yang mana rangka luar tidak membesar selaras dengan pertumbuhan haiwan. Okey, sebab dia luar tu dia keras. Okey, jadi untuk bagi dia boleh bertumbuh dan berkembang, dia perlu menyalin kulit luar dia tu. Okey, jadi proses penyalinan rangka luar membolehkan pertumbuhan dan perkembangan berlaku. Dan salin kulit ni kita panggil ekdisis lah. Okey, dan dia dikawal oleh hormon. Okey, kita tengok dia berlaku beberapa kali lah daripada telur. Okey, kemudian kamu nampak ada mendatar, ada menegak. Okey, yang ini kita panggil pertumbuhan tidak selancar ataupun berbentuk tangga. Okey, bahagian mendatar menandakan pertumbuhan sifar. Tak ada pertumbuhan dekat sini. Okey, ataupun kita namakan sebagai instar, serangga tidak mengalami pertambahan panjang badan. Kalau garisan menegak pula, okey, pertumbuhan berlaku secara mendadak. Okey, yang kita tengok menegak ni kita namakan sebagai ekdisis. Ataupun nimfa ni, dia menjalani ekdisis dan berlaku pertambahan saiz dengan cepat. Dan proses ekdisis dia berlaku beberapa kali sehinggalah dia menjadi dewasa. Okey, kalau kita tengok bagaimana ekdisis berlaku. Okey, satu rangka luar yang baharu, dia akan terbentuk di bawah rangka luar lama. Contoh, yang ni adalah rangka luar yang lama. Jadi di bawahnya akan terbentuk satu rangka luar yang baru. Okey, sebelum rangka luar baru ni jadi keras, serangga tu dia akan tambahkan isi padu badan dia. Dia akan sedut udara untuk menambahkan dia punya isi padu badan. Untuk bagi badan dia mengembang. Untuk apa? Supaya dia dapat memecahkan rangka luar yang lama. Dan serangga dengan rangka luar yang baru akan keluar daripada rangka lamanya. Jadi serangga akan mengembangkan badan sekali lagi sebelum rangka baru menjadi keras. Okey, peringkat antara ekdisis disebut sebagai instar. Kamu tengok . Okey, instar yang mana serangga dikenali sebagai nimfa. Dalam tempoh instar, serangga akan aktif membina tisu dan menambahkan jisim badan. Yang ni contoh dia bagi riang-riang. Nak bunyi bising tu. Okey, jadi habis sudah kita punya bab 15.